Okey, so hari ini kita akan buat ulang kaji pula apa yang awak sudah belajar dalam tingkatan 3 So ada dua tajuk ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar dalam tajuk baru ini. Satu ialah tajuk 8, locus dalam 2 dimensi lah. Di mana waktu awak berada di tingkatan 3, awak lebih kepada ialah lukis. Tadi cikgu ada bersama dengan kawan awak pergi buat kan. So awak ada belajar macam mana nak buat locus 3 cm daripada titik A. Contohnya. So awak pun letaklah alat di sini 3 cm. Lepas tu awak pun buatlah satu bulatan. So ini jawapan locus awak. Warna garis biru ini ialah locus awak. Okey. Lepas tu awak belajar juga kalau cikgu bagi dua titik A dan B, cikgu kata jarak dia mesti sama. So cikgu go through cepat saja. Tadi kawan kamu kata mula-mula buat satu garis di antara AB. Lepas itu ambil jejari yang sama, buat tanda di sini. Maksudnya sini dengan sini jarak sama. Lepas tu buat lagi atas dan bawah untuk kedua-dua garis ini. Kemudian sambungkan titik persilangan dia. Cikgu kurang tepat sikit sebab cikgu susah nak kontrol saya punya garis ya. So kamu dapatlah satu garis ini. So bila jarak daripada dua titik adalah sama, awak dapat satu garis lurus. Kalau jarak daripada satu titik aja, sentiasa dengan satu unit, awak dapat satu bulatan. Sebenarnya dalam tingkatan 3, awak belajar berapa lagi jarak daripada dua garis adalah sama. Ada berapa lagi? Tapi cikgu hanya pick dua ini sebab dua inilah yang ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar. Okey? Dua inilah yang ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar. Dan beza nanti ialah, waktu tingkatan 3, awak belajar lukis. Inilah jawapan dia. Dan apa yang kita akan belajar dalam tingkatan 4 nanti ialah apakah persamaan bulatan ini. Apakah persamaan bulatan ini? Hari ini cikgu tak akan ajarlah, tapi cikgu beritahu apa kita akan belajar nanti. Tingkatan 3 awak belajar lukis, tapi sekarang kita akan belajar macam mana nak bentukkan persamaan ini. Macam mana nak bentukkan persamaan ini. So, kalau sekarang awak tahu persamaan dia, kalau awak tahu persamaan dia, kejap cikgu lupa buka satu file lagi. Pandai benda lah buka hari ini. Sebagai contoh lah. Cikgu tidak ajar lagi macam mana dapat persamaan itu, tapi cikgu mana nak masuk ni? Contoh soalan ni sekarang cikgu bagi satu titik. Cikgu tengok dia di mana dulu. Tak apalah cikgu bagi aja. Cikgu bagi satu titik di tempat asaran. Tempat asaran. Tempat asaran kejap. Di tempat asaran. Lepas tu cikgu mungkin kata jaraknya daripada titik asaran ini sentiasa 4 unit. So awak akan tahu jawapan ialah satu bulatan di sini. Satu bulatan di sini. Satu bulatan di sini. Tapi sekarang dalam pelajar waktu dalam tingkatan 4 awak akan belajar ialah macam mana awak bentuk satu persamaan. Bila saya type persamaan ini dalam kalkulator, saya typekan persamaan, contohnya persamaan dia ialah kejap, apa persamaan dia? X kejap. S, tengok cikgu tulis persamaan tu S tambah Y. Jangan tanya saya kenapa lah sebab cikgu belum ajar kamu. S kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 16. Ini persamaan dia. Tengok. Bila awak bagi nama ini, dia terus lukis gambar raja ini untuk awak. So itu bezanya. Dalam tingkatan 3, awak belajar macam mana lukis bulatan ini dengan alat-alat yang ada. Tapi dalam tingkatan 4, dalam tajuk ini, awak akan belajar macam mana nak bentukkan persamaan itu. Bila awak bagi saja, dia terus lukis untuk awak. Maksudnya, bulatan ini cikgu boleh wakilkan dengan persamaan ini. Itu yang kita akan belajar. Balik kepada nota kita. So, itu berkaitan dengan locus. Waktu awak di tingkatan 3 belajar lukis, nanti kita akan belajar tulis persamaan dia. So, cikgu tak buat ulang kaji banyak di sini. So, cikgu pergi kepada tajuk 9. Yang awak belajar dalam tingkatan 3 ialah garis lurus. Dalam tajuk garis lurus ini, awak ada belajar benda-benda ini.
persamaan garis lurus. Mana pun ada orang cakap kan, Y sama dengan 4. Itu persamaan garis lurus. Lepas tu ada kecerunan. Dan semalam kita pun sudah sentuh sikit. Okay, ada kecerunan positif, kecerunan negatif, kecerunan kosong, kecerunan tak tertarif. Ini bergantung kepada shape garis tersebut lah. Okay, shape garis tersebut di mana kalau positif dia naik ke atas, kalau positif dia naik ke atas, kalau negatif turun ke bawah, kalau kosong garis ufuk, kalau tak tertarif maksudnya garis tegak. Itu yang kita sudah sentuh semalam. Okey, lepas tu semalam kita tak sentuh perkataan, ada juga kan, rumus ada kan, pindasan X. Kalau ya semalam kita ada sentuh ini juga, pindasan ataupun maksudnya ialah kalau inilah graf kamu, jika awak ada satu garis lurus, tempat garis lurus itu potong pasi X ini, tempat inilah kita panggil dia sebagai pindasan X. Tempat garis memotong pasi X. Manakala pindasan Y ialah tempat garis potong pasi Y. Ini istilah aja. Lepas tu di sepanjang satu garis kita ada banyak titik koordinat lah. Ada banyak titik koordinat. So soalan biasanya akan bagi 1, 2 kepada kita. Ini yang istilah yang ada sentuh dalam garis lurus. Pengiraan nanti Okey, kemudian berkaitan dengan persamaan garis persamaan garis lurus. Cikgu cek awak punya nota, awak ada belajar 3 bentuk ini. Okay, awak belajar 3 bentuk ini. Bentuk pertama dipanggil sebagai bentuk am. Okey, cikgu ambil satu buku rujukan, kamu tulis macam inilah, AS tambah BY sama dengan C. Maksudnya mungkin macam ini, 2S tambah 3Y sama dengan 4. Ini ialah satu persamaan garis lurus. Macam semalam tadi siapa beritahu saya Y sama dengan 4. So kata itu bukan kecerunan, itu ialah satu garis lurus. Okey, ini Okey, so inilah yang dipanggil bentuk am. Ataupun ada orang dia akan tulis bentuk am di mana dia buat dia sama dengan kosong. Kalau dulu cikgu punya sukatan sama dengan kosong baru dipanggil bentukan. Tapi hari itu cikgu tengok buku rujukan kamu, dia sudah bentuk macam ini. Tak kisahlah. Okay. Lepas tu ada lagi bentuk kecerunan. Semalam ada orang sentuh kan, Y sama dengan MS tambah C. Bila awak tulis persamaan, contohnya awak tulis Y sama dengan 3S tolak 1. So apa yang awak tulis ini ialah satu persamaan garis dalam bentuk kecerunan. Sekarang nama pun lain. Dalam bentuk kecerunan pindasan. Di mana sebab awak boleh nampak kecerunan awak dan awak punya pindasan Y, cikgu ada tulis di sini, kecerunan dan pindasan Y daripada persamaan ini. Kalau bentuk am kita tak dapat. Kalau cikgu bagi bentuk am macam ini, kita tak tahu lagi apakah kecerunan, apakah pindasan Y kita. Tapi kalau dalam bentuk ini, tengok saja kita sudah boleh sebut. Cikgu kecerunan dia 3, pindasan Y dia negatif 1. Kalau cikgu bagi persamaan macam ini, apa pun tak boleh cakap. Kita tak tahu kecerunan berapa, kita tak tahu pindasan Y berapa. Kita perlu cari. Tak macam bentuk ini. Bentuk ini tengok tahu kecerunan dia 3, pindasan Y dia negatif 1. Lepas tu ada lagi satu bentuk, kita namakan dia sebagai bentuk pindasan. Bentuk pindasan, bentuk dia macam inilah. Contohnya X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Dia dipanggil sebagai bentuk pindasan sebab senang aja. Dia boleh baca pindasan dengan senang. Yang bawah ini ialah pindasan X. Okey. Ini ialah pindasan Y. Yang bawah S punya ialah pindasan S, yang bawah Y punya ialah pindasan Y. Okey. So itu 3 bentuk persamaan garis lurus yang awak sepatutnya sudah tahu. Kalau rupa, pergi hafal balik. Benda ini akan digunakan dalam tajuk ini. Sangat kerap. Sangat kerap dia digunakan. So di sini cikgu cakap cepat sebab cikgu nak awak pergi kepada, awak pergi kepada modul saya pada muka surat, muka surat terakhir kalau tak silap saya. Bukan. Muka surat 11. Second last. Ya ke second last? Ya, second last, muka surat 11. Yang landscape punya bentuk. Ini. Mana dia? Mana pergi? Ini. Nampak muka surat ini?
Sorry. Nampak muka surat ini? Okey, di sini cikgu telah cuba menolong kamu senaraikan benda-benda yang awak sudah belajar sebelum ini, bagaimana nak dapat kecerunan, bagaimana nak dapat pindasan Y, bagaimana nak dapat pindasan S dan bagaimana nak dapat persamaan garis lurus. Okey, benda ini semua awak sudah belajar kecuali yang cikgu highlight warna biru. Perkataan selari sudah belajar ke belum ya? Ilya, pelajar perkataan selari sudah belajar ke belum Dah. Sudah. Okey, betul lah. Segaris? Segaris yang mana? Segaris ada tak? Perkaitan hubungan segaris dengan kecerunan ada tak? Saya rasa tak ada kan? Tak ada, selari ada. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan ajar pada tajuk seterusnya lah. So kecuali benda ini aja. Segaris dengan persenjan awak belum belajar. Kalau tidak, apa yang cikgu senarai pada muka surat 11 ini sebenarnya bukan benda baru, ialah apa yang awak sudah belajar dalam tingkatan 2 dan tingkatan 3. Hanya cikgu susun dia dalam keadaan ikut istilah. Maksud saya, nanti cikgu akan terang one by one lah. Susahlah kontrol ni. Okey, di mana cikgu telah susunkan, untuk cari kecerunan. Untuk cari kecerunan, kita ada 5 cara, tapi cara keempat dan kelima awak belum belajar, tapi awak ada 3 cara. 3 cara yang awak sudah belajar sebelum. Bukan benda baru awak sudah belajar sebelum, di mana semalam cikgu pun pernah sentuh untuk awak untuk pertama dan kedua. Okey, di mana kalau kita akan gunakan cara pertama, kalau cikgu bagi 2 titik. Semalam kita dah buat kan? Kalau cikgu bagi 2 titik, awak masuk ke dalam formula ini, awak boleh dapat kecerunan. Dan semalam kita pun ada buat ini. Kalau cikgu bagi awak pindasan S dan pindasan Y, awak boleh masuk ke dalam formula ini untuk dapat jawapan. Okey, boleh Yang semalam kita tak sempat buat ulang kaji ialah kalau awak diberi persamaan. Maksudnya cikgu bagi satu persamaan garis kepada awak dan cikgu tanya, apakah kecerunan dia? Okey, apakah kecerunan dia? So, untuk buat benda ini, cikgu di sini bagi awak 3. Bentuk persamaan yang berbeza, cara nak cari kecerunan dia adalah berbeza. Kalau sekarang cikgu bagi awak bentuk kecerunan, cikgu tanya, apakah kecerunan dia? Awak bacalah tempat ini. Baca saja tempat ini, kita dapat jawapan. Kalau cikgu bagi awak bentuk pindasan, kalau cikgu bagi awak bentuk pindasan, maka apa yang awak perlu buat? Awak gunakan formula negatif pindasan Y bagi pindasan X untuk dapat jawapan. Okey. Kalau cikgu bagi bentuk kepada awak sepatutnya ubah kepada bentuk kecerunan dulu, lepas tu pergi baca kecerunan. Okey, di sini cikgu akan bagi contoh untuk setiap satu ini ya. Kejap salah tekan lagi. Kesel cikgu. Sorry ya. Mana kesel cikgu. Okey, cikgu ambil ini dulu kejap. Select table. Sangat berat. Mana kesel saya. Sorry, sudah sangat berat. Kejap cikgu tutup benda yang cikgu sudah tak nak pakai. Okey, kamu tengok
Sorry ya. Ya, so cikgu bagi kamu tengok keserunan ya. So cikgu akan buat contoh untuk setiap satu walaupun yang sebelum ini mungkin kita sudah pernah buat ya. Okey. So kita mula dengan yang pertama Okey. So kita akan gunakan kaedah pertama ini kalau soalan bagi kita 2 titik. Contohnya cikgu bagi awak 2 negatif 3 dan 4 5. Okey, cikgu tanya apakah keserunan. So kita gunakan rumus pertama ini untuk dapat jawapan dia. Okey, Adam, masuk ke dalam formula. 5 tolak penanggungan negatif 3 per 4 tolak 2. Okey, so jawapan 8 per 2 sama dengan 4. dengan ataupun kalau siapa mampu terus bagi saya 4 pun tak ada masalah. So itu maksudnya yang pertama. Okey, yang kedua, contoh yang kedua ialah di mana kali ini cikgu bagi pindasan kepada awak. Mana dia pergi? Okey, cikgu bagi cikgu bagi untuk soalan ini dia ada pindasan X dia. Okey, contohnya 3 dan cikgu bagi lagi pindasan Y dia ialah 2. Cikgu tanya apakah keserunan dia. So kita akan terus gunakan rumus ini untuk dapat jawapan dia. Okey. So Bakis? Kalau cikgu bagi pindasan S ialah 3, pindasan Y ialah 2, cikgu minta cari keserunan. Negatif 2 per 3. Okey, negatif 2 per 3. Tak payah ringkas, itu jawapan dia. Okey, itu maksud. Okey, soalan kita nak gunakan rumus yang mana satu bergantung kepada apa yang kita ada. Semua benda ini awak sudah belajar. Okey, yang jenis ini. Okey, yang jenis ini. Okey, contohnya cikgu bagi Y sama dengan 6 tolak 2X. Cikgu tanya apakah keserunan dia? Okey, Ilya, apakah keserunan dia? Negatif 2. Kita baca aja. Sebab dia sudah dalam bentuk keserunan. So, bila dia dalam bentuk keserunan, kita rujuk kepada sebutan yang ada X ini dan kita baca keserunan. X jangan baca So, keserunan awak ialah negatif 2. Keserunan awak ialah negatif 2. Kalau awak kata keserunan awak ialah negatif 2X, salah negatif 2 sahaja. Boleh? Okey, lepas tu kita tengok contoh yang seterusnya. Kalau cikgu bagi dalam bentuk pindasan. Cikgu bagi dalam bentuk pindasan. Di mana cikgu bagi persamaan garis lurus tapi dalam bentuk pindasan. Contohnya macam ini. S per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Dan cikgu tanya apakah keserunan dia. So, Intan. So, macam mana kita nak buat? Indah, you sudah cakap ke belum? Belum. Macam mana nak buat? Kalau cikgu bagi persamaan dalam bentuk pindasan. Lepas tu cikgu tanya apakah keserunan dia? Kalau apa dia? Negatif? Ya. Kalau dia dalam bentuk pindasan, maksudnya kita boleh baca pindasan dengan cepat. Negatif Ikut persamaan. 4 Negatif 4 per 2 per 2. Okey, kemudian ringkaskan. dapat negatif 2. Negatif 1. 2. Negatif 2 kan? Negatif 2, negatif 2. Negatif 2. Okey. So kalau cikgu sudah bagi awak dalam bentuk pindasan, kita tahu ini ialah pindasan X. Ini ialah pindasan Y. So saya gunakan rumus ini sajalah. Cikgu terus dapat jawapan dia. Okey.
Bagaimana pula kalau cikgu bagi awak bentuk am? Okay. Cikgu bagi persamaan awak contohnya ialah 2S tambah 5Y sama dengan 4 contohnya. Okay. Dan cikgu tanya apakah keturunan dia? So cikgu tanya apakah keturunan dia? So untuk buat ini kerja kita banyak sikit lah. Di mana awak kena ubah dia kepada bentuk keturunan dulu. Maksudnya ubahkan bentuk ini supaya dia dalam bentuk keturunan. Baru kita boleh baca. Okay. So Haras. So macam mana saya nak ubah kepada bentuk keturunan? Maksudnya cikgu kena buat sehingga cikgu dapat Y sama dengan. So Haras macam mana? Mula-mula saya pindah apa? Gantikan kan? Tak. Kita ubah kepada bentuk keturunan. Maksudnya daripada persamaan ini, saya nak buat sehingga Y sama dengan. Cikgu akan pindah. Ubah. Nak ke sebelah Kena kanan. pindah lah. Macam mana? 4. Okey. Lepas tu tolak 2X. Bahagi 5. Okey. Kalau kamu boleh buat cepat, tak apa Kalau tak boleh, awak slow down Untuk siapa yang tak boleh, awak slow down lah 4 tolak 2X. Lepas tu baru awak bahagi 5. Okey. Tapi tak ada masalah Boleh terus macam Haras terus bagi saya ini pun cikgu terima. Tapi ini belum lagi dalam bentuk keturunan. Sebab bentuk keturunan sebelah kanan itu sepatutnya bukan satu pecahan besar macam ni. Dia sepatutnya diasingkan. So kita asingkan dulu. So macam mana? Sebab bentuk ini tak dipanggil sebagai bentuk keturunan lagi. Sebab dia ada perlima yang besar di bawah. So apa kita kena buat Haras? Macam nak asingkan jadi dua sebutan yang berasingan? Haras? Kejap. Cikgu tanya awak. 2/5 tambah 1/5. Kat tangan cikgu pakai kalkulator. Kalau cikgu suruh awak cari, macam mana awak cari? Buat negatif 2/5 X tambah 4/5. Okey, tambah 4/5. Sebenarnya benda ini datang daripada ini Kalau biasa kan kita selalu buat soalan ini, kita buat 2 tambah 1/5. Hanya sekarang proses yang terbalik. Okey, kita ada ini, kita nak asingkan dia. So kita akan asingkan. Okey, cikgu buang ini So kita akan asingkan. Mula-mula mungkin kita tak tulis macam Haras punya. Kita akan tulis ikut susunan saja, iaitu 4/5. Okay? Kemudian tolak 2/5. Tapi apa yang Haras tulis itu pun tak salah sebab dia sudah tulis dalam bentuk memang betul-betul ikut ikut bentuk keturunan. Kejap. Okay. Kalau biasa kita buat sepatutnya kita tulis macam ini. Tapi apa yang Haras tulis ini pun okey sebab dia tulis dalam bentuk sebiji sebulat sama dengan Y sama dengan MS tambah C. Boleh, tak ada masalah So awak bagi saya ini pun boleh, awak bagi saya ini pun boleh. So bila awak sudah ada dalam bentuk keturunan, so apakah keturunan kamu Haras? Awak sudah siap dalam bentuk keturunan kan? So apakah keturunan kamu? Baca je kan? Negatif 2/5. Negatif 2/5. Ingat deh, kita selalu rujuk kepada sebutan yang ada S itu. Bukan siapa letak depan. Okay? Even kalau cikgu bagi awak ini pun, awak akan cakap keturunan awak ialah negatif 2/5. So ada dua lagi iaitu berkaitan dengan selari dengan perserenjan. Okey, kalau selari, segaris dengan perserenjan cikgu tak sentuh sekarang sebab benda ini kita akan belajar dalam satu subtopik. So cikgu hanya sentuh ini saja, selari saja. Okey, ini selari saja. So mungkin cikgu boleh tanya soalan ialah
carikan keturunan garis yang selari dengan garis contohnya 2S tolak Y sama dengan 4. Contoh soalan saya. Cari keturunan garis yang selari dengan garis 2S tolak Y sama dengan 4. So bila kamu tengok dia ada kata dia ialah selari, kita akan gunakan sifat inilah. Keturunan mereka adalah sama. So nak cari keturunan garis ini, maksudnya kita pergi cari keturunan garis ini. So macam mana saya nak cari keturunan garis 2S tolak Y sama dengan 4? Izzat? Kena tukar ke cikgu? Okey, macam mana nak tukar? Okey, kejap cikgu tulis dulu. Okey, macam mana nak tukar? 2X pindah kanan. Okey, 2S pindah kanan jadi 4 tolak 2X. 4 tolak 2X kan? 4 tolak 2S. Lepas tu? Negatif pindah kanan. Okey, jadi negatif 4 tambah 2X. Okey. Sudah kan? So apakah keturunan kamu? 2. 2. Okey. Dan keturunan garis ini juga sama dengan keturunan garis yang diminta oleh soalan lah. So jawapan awak 2. Boleh? Ini benda-benda yang awak sudah belajar. Okey, sebelum cikgu sambung lagi, okey, cikgu nak beritahu kamu untuk bentuk pindasan ini, cikgu tahu sebab bentuk pindasan ialah satu bentuk yang kita sangat tak biasa. So kalau cikgu bagi soalan bentuk pindasan, jika awak tidak erti buat kerja ini, terlupa. Sebab mungkin awak tak ingat macam nak baca benda ini. Sebenarnya awak pun boleh pakai teknik ini ubah kepada bentuk keturunan lepas tu baca. Maksud saya ini awak tengok ini persamaan yang sama. Okey, cikgu pakai warna apa ni? Okay, awak tengok persamaan ini. Awak sebenarnya pun boleh pakai teknik kita ubah kepada bentuk keturunan baru kita baca. Okay, maksudnya cikgu akan ubah ini kepada Y sama dengan. Cikgu ubah ini kepada Y sama dengan. Helmi, cuba ubah untuk cikgu. Kejap, cikgu enlarge sikit. Okey. Macam nak ubah daripada S per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1, nak buat sehingga Y sama dengan. Okey, cuba. Helmi. Samakan bawah. Okey, samakan bawah. Jadi berapa? 2X tambah Y per 4. Okey, samakan jadi jadi 4 lah. So itu kita darab 2. Okey. Boleh cikgu terima. Sambung. Lepas tu 1 darab yang 1 darab dengan 4 pindah ke kanan. 4 pindah ke kanan darab Okey, dapat 4. Okey, sambung. 2X pergi ke belah kanan. So jadi apa? Y persamaan dengan 4 tolak 2X. 4 tolak 2X. So apakah keturunan kamu? Negatif 2. Negatif 2. Kalau kamu tengok jawapan ini serupa dengan jawapan ini. Tapi panjang sikit lah. So kalau cikgu bagi satu persamaan kepada awak, contohnya cikgu bagi bentuk pindasan. Tapi tiba-tiba awak lupa bentuk pindasan macam mana nak buat. So kita boleh pakai cara yang paling umum, iaitu ubah dia kepada bentuk Y sama dengan MS tambah C, lepas tu baca M dia. Okay, itu kaedah yang paling umum. Okay. Even cikgu bagi awak bentuk pindasan, awak pun boleh pakai cara ini untuk dapat jawapan dia. Boleh So itu berkaitan dengan kalau soalan tanya apakah keturunan. So kita tak tahu dalam latihan itu ataupun dalam apa yang cikgu nak uji nanti, mana satu keadaan. So awak sepatutnya kena tahu semua rumus ini dan semua kaedah ini. Tak boleh kata, oh cikgu kalau macam ini saya suka rumus 2, saya belajar rumus 2 aja. Tak boleh. Sebab rumus 2 hanya sesuai kalau awak ada 2 pindasan. Rumus 1 hanya sesuai kalau awak ada 2 titik. So, awak kena belajar semua kaedah ini. Dan semua kaedah ini tidak dipekarkan dalam exam. Tolong hafal sendiri. Okey? Tolong hafal sendiri. Sekarang kita pergi tengok
pintasan Y Kita pergi tengok pintasan Y. Okey. So, pintasan Y pun di sini untuk nak cari pintasan Y pun ada berapa cara. Okey, satu ialah kalau awak diberi titik kosong Y. Maksudnya cikgu beritahu kamu, kejap cikgu enlarge kejap. Okey. Maksudnya sekarang kalau cikgu bagi awak, okey, garis lurus itu melalui titik, sorry tulisan macam okey, contohnya cikgu kata garis itu melalui titik 03. Boleh cikgu tanya, nyatakan pintasan Y. Okay. So kalau titik yang cikgu bagi ini, awak nampak dia sini ialah kosong. Syaratnya sini mesti kosong. Okay. Sini mesti kosong. Maka kita boleh terus nyatakan saja. Kita punya pintasan Y ialah koordinat Y dia. So kalau ikut soalan ini, apakah pintasan Y kita? Apakah pintasan Y kita? Alvin, apakah pintasan Y kita? Jawapan awak? Tengok tahu. Sebab kita setakat baca saja apa koordinat Y kita. So apakah pintasan Y awak? Alvin cepat. Amira? 3. 3. Macam itu saja. Tak ada pengiraan pun. Tapi syarat ni yang titik yang cikgu bagi ni mesti 03. Kalau sekarang apa yang cikgu bagi ini ialah 13, tak boleh cakap macam itulah. Okay. Kalau cikgu bagi awak garis itu melalui titik 13, cari pintasan Y. Sorry, tak tahu. Kita hanya tahu kalau dia ialah 03. Boleh Okey, contoh kedua. Okey, contoh kedua ialah kalau cikgu bagi, cikgu bagi keturunan, cikgu bagi, garis itu mempunyai keturunan dia 2 dan pintasan X dia 3. Pintasan X dia ialah 3. Cikgu tanya, apakah pintasan Y? Apakah pintasan Y? So kalau keadaan macam ini, kita akan gunakan rumus inilah. Sebab keturunan tahu, pintasan S tahu, kita ganti masuk, kita boleh dapat pintasan Y. Okey, boleh? Okey, Ashikin? Ya. Cuba buat. 2 sama dengan? Kejap. 2 sama dengan? Negatif pintasan Y per dengan 3. Pintasan Y per 3. So, apakah jawapan untuk pintasan Y? Negatif 6. Negatif 6. Okey, di sini cikgu tidak galakkan kamu tulis Y dok. Awak tulis pintasan Y. Paling banyak macam cikgu malas tulis pintas singkatan. Ataupun kita boleh gunakan singkatan untuk pintasan Y ialah C. Tapi cikgu sangat-sangat tak galakkan kamu tulis Y. Sebab nanti awak akan keliru. Y sama dengan 6 itu awak nak cakap pintasan Y ke awak nak cakap satu garis? So tolong tulis pintasan Y ataupun tulis C simbol dia, elakkan gunakan Y. Nanti awak akan keliru.
Okey. Lepas tu kita pergi kepada jenis yang ketiga. Okey, jenis yang ketiga yang ada di sini ialah kalau soalan bagi kita keserunan dan satu titik. Okey, maksudnya cikgu bagi maklumat macam ini. Okey, cikgu bagi keserunan dia 2. Okey, lepas tu cikgu kata dia melalui titik, okay, apa-apalah contohnya 1, 4. Cikgu tanya apakah pindasan Y? Apakah pindasan Y? So untuk buat ini, kita gunakan bentuk persamaan pindasan ini. Y sama dengan MS tambah C. So kita masukkan nilai, kita boleh tahu apakah nilai C. Ini benda semua awak sudah belajar. So cikgu minta Atika buat. Masuk ke dalam rumus. Atika? Farisa? Yang Y tu kita ganti 4. 4 sama dengan 2 kurungan 1 tambah C. Tambah C. So apa jawapan untuk C? 2. Okay. So apakah pindasan Y kamu? Ialah 2 lah. Awak biarkan dalam C pun tak apa sebab C ialah singkat simbol untuk pindasan Y. Okay, boleh? Okay, sekarang ada lagi satu soalan ialah okay. Kali ini cikgu kata okay, ayat saya ialah persamaan garis itu, okey, cikgu bagi persamaan. Okay. Cikgu bagi bentuk keserunan dulu. Y sama dengan 4S tolak 5. Okey, 4S tolak 5. Okey, cikgu tanya apakah pindasan Y? Okey. So ini ya. Okey. Cikgu bagi bentuk keserunan. Okay, Y sama dengan 4S tolak 5. Lepas tu cikgu tanya awak apakah pindasan Y. So kalau cikgu bagi awak bentuk keserunan, senang aja. Baca awak punya nilai C. Baca saja awak punya nilai C. So Sazani, so apa jawapan kamu? -5. Itu saja. Tak payah kira apa-apa pun. Sebenarnya soalan saya pun tak akan bunyi sebagai cari. Cikgu lepek kepada akan sebut nyatakan saja. Sebab tengok tahu. Dalam maths tambahan kalau soalan tengok tahu biasanya kita tidak gunakan istilah cari sebab tak payah cari, nyata je. Okey. So cikgu pun boleh, okey, kali ini cikgu bagi pula okey. Cikgu bagi pula okey, kali ini cikgu bagi bukan bentuk pindasan, cikgu bagi awak bukan bentuk keserunan. Cikgu bagi awak bentuk pindasan. Contohnya cikgu bagi. Dia ialah X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Dan cikgu minta awak apakah pindasan Y. Apakah pindasan Y. So kalau bentuk pindasan kita pun tahu kan. Kita boleh baca pindasan Y saja. Tak payah kira pun. So ada ni apa jawapan dia? 3. Okey. Kita baca saja. So pindasan Y kita ialah 3. Tak payah buat apa-apa pun. Sebab nombor di bawah Y itu ialah pindasan Y. Tapi pastikan bentuk pindasan sini mesti tambah, belakang mesti 1. Kadang dia kelirukan kamu. Okey, lepas tu kita pergi kepada yang ketiga. Alamak. Okey. Kita pergi kepada yang ketiga. Cikgu kata, okey, kali ini cikgu bagi bentuk am. Contohnya 2X tambah Y. Suka hati cikgu lah ya. Okey, sama dengan 5. Cikgu kata, kali ini kena buat sesuatu. Biasanya cikgu tak akan kata nyatakan, cikgu akan kata cari. Okey, carikan pindasan Y. So di sini, apa yang awak perlu buat ialah awak kena ubah kepada bentuk keserunan dulu. Lepas itu baru baca pindasan Y. So kita perlu ubah kepada bentuk keserunan ya. Ain, kita cuba.
Y bersamaan dengan negatif 2X tambah 2. Kejap. Okay. So Y sama dengan Negatif 2X. negatif 2X. Negatif 2Y. Sekejap cikgu. Slow kita buat. You jangan lompat. Okay, cikgu ingat cepatnya awak boleh buat. Okay, slow down. Okay, kita nak buat sehingga Y sama dengan, tapi tak payahlah terus pergi kepada Y sama dengan. Slow. Mula-mula pindah apa dulu? 2Y bersamaan. Okay, 2Y sama dengan, kita tak panggil ni sama dengan, kita tak panggil dia persamaan. Seluruh ini persamaan garis. Okay, 2Y sama dengan 5 tolak 4X. 5 tolak 4X. Y bersamaan dengan 5 tolak 4X per 2. Okay, so di sini awak boleh tulis 5 tolak 4S per 2, lepas tu baru awak asingkan. Tapi satu cara lagi ialah awal-awal kita asingkan lah. 5 per 2 tolak 4S per 2. Awal-awal kita asingkan, nanti kita hanya perlu ringkaskan. Tapi tadi apa yang awak cakap itu pun tak salah. Okay, ringkaskan sebelah, ini boleh ringkaskan kan? Negatif 4S per 2. Negatif 2. Negatif 2X. So dari sini, apakah keturunan kamu? Apakah pindasan Y kamu? 5 per 2. Sorry? 5 per 2. 5 per 2. Boleh? So senang aja sebenarnya. Tapi masalahnya, cikgu ada nota di tepi tu awak senang lah. Masalah dalam exam awak kena hafal. Kalau keadaan macam ini, inilah cara buat. Kalau keadaan itu, itulah cara buat. Okay, satu lagi ialah kalau cikgu bagi gambar raja. Kalau cikgu bagi gambar raja, senang je lah. Apa nombor cikgu label di sini, itulah jawapan dia. Boleh ya? Apa saya label di sini, itulah jawapan dia. Alamak, tak sempat pun. Okay, lepas itu kita pergi kepada kalau cikgu tanya awak pindasan X. Okay, kalau cikgu tanya awak pindasan X. Oh lama. Kamu kena tunggu cikgu kejap. Hai. Jalan pun tak boleh jalan. Cah. Hand. Mana sudah? PMI. Okay, cikgu ambil file barulah. Nanti baru settle. Nanti kalau saya tak berjaya gabung balik dua file itu, cikgu akan hantar PDF 2 kali ya. Sebab sangat berat. Sebab untuk cikgu lukis muka surat 11 itu, file itu sangat berat. Mana dia? Mana new saya? Tak nak keluar. Bukan suka tekan new. Okay. Sorry. Apa saya kena ubah landscape. Layout. Landscape.
Okay, kita tengok pula untuk pindasan. Mana pergi? Mana pergi? Okay, untuk pindasan X ya. Untuk pindasan X. So, kali ini kalau untuk pindasan X ya. So, cikgu akan boleh tanya awak jugalah. Garis itu melalui titik. Tapi kali ini bukan koordinat X dia kosong. Tapi koordinat Y dia kosong. Maksudnya mungkin cikgu bagi macam ini. 4, 0. Lepas tu cikgu tanya awak apakah pindasan X. Cikgu tanya awak apakah pindasan X. So apa jawapan dia? Ain? Kalau ikut ini, jika kita nampak koordinat Y kosong, kita boleh baca koordinat X dia sebagai pindasan X. So kalau cikgu tanya apakah pindasan X, jawapan kamu? Ain mana pergilah? Adam? Ya, cikgu. Soal ini ya. Yang mana? Okey. Nanti cikgu padam yang tak ada kaitan nanti awak pening. Titik kolom pindasan Y. Okey, tengok ini ya. Sekarang cikgu nak ajar ini. Okey. Di mana kita nak belajar macam mana cari pindasan X ya. Macam mana cari pindasan X. So kalau sekarang cikgu bagi titik yang ada koordinat Y kosong, cikgu tanya apakah pindasan X, kita baca saja nilai koordinat X dia. So untuk soalan ini apa jawapan dia? X adalah kosong. Baca koordinat X dia. Sebab sekali ini cikgu nak pindasan X. Kita boleh baca titik pindasan X kalau koordinat Y dia kosong. Koordinat Y kosong, baca ini saja. Ini ialah pindasan X dia. So kalau untuk soalan ini, X adalah X. kalau tengok warna merah ini soalan saya. Oh. Okey. 4. Okey, jawapan dia 4. Ada semua yang tak ada kaitan. Okey. So jawapan dia ialah 4. Boleh? Okey, untuk kedua, kalau kali ini cikgu bagi keserunan dan cikgu bagi pindasan Y. Okey, cikgu tanya pindasan X. Okey, cikgu sengaja ambil contoh tadi tapi cikgu ubah sikit. Sengaja punya. Sebab awak akan tengok bukan nombor yang menentukan cara buat dia, tapi maklumat. Cikgu bagi keturunan dia 2, cikgu bagi pindasan Y3, cikgu tanya apakah pindasan X. Pakis? 2. Okey, 2. Ya. Benci betul. Kejap. Nak tunggu dia itu. Cepatlah. Nak pergi mana supaya dia keluar? Okey, boleh. Okey. So, 2 sama dengan? Sama dengan negatif 3 per pindasan X. Okey, per pindasan X. So, selesaikan macam mana? Negatif 3 per 2 ke? Okey. So, pindasan X ialah negatif 3 per 2. Ya. Okey, pindasan X ialah negatif 3 per 2. Siapa tidak tahu buat tarak silang dulu. Okey. Kali ini pula kalau cikgu bagi persamaan dalam bentuk pindasan. Maksudnya ini ya. Cikgu buang ini dulu. Okay. Cikgu tanya, persamaan garis itu ialah X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Cikgu tanya, apakah pindasan X? Apakah pindasan X? So, apa jawapan dia, Ilya? 2. Nah, baca aja Kita baca saja kalau kali ini dia nak pindasan X, kita baca nombor di bawah X. Okey, kalau cikgu bagi bentuk am, mana contoh bentuk am punya? Okey. Kalau cikgu bagi bentuk am, turun bawah aja. Kalau cikgu bagi bentuk am, ini ya. Okey, cikgu tanya apakah pindasan Y? Macam mana pula nak buat? Okey.
Cikgu bagi awak garis, kemudian cikgu tanya apakah pindasan, bukan pindasan Y, pindasan X. Okay, pindasan X. Macam mana kita nak buat pula? So di sini cikgu ada tulis di sini, kita akan, sebab untuk pindasan X, okay, untuk pindasan S, kita selalu tempat-tempat ini ya, pindasan S ini. Tempat ini kalau kamu tengok, dia punya koordinat Y sentiasa kosong. So bila sekarang cikgu bagi awak bentuk am, kita tak boleh dapat pindasan S dengan cepat. So apa yang kita perlu buat, kita gantikan kita punya Y ialah kosong ke dalam persamaan. Kita boleh dapat jawapan dia. Okay, Farisa? So kita buat kerja ini. 2 kurungan kosong tambah 4X sama dengan 5. Okay, so kira apa jawapan pindasan X awak? 5/4 kan? 5/4. Nilai S itulah ya, 5/4. Begitu juga kalau cikgu bagi awak bentuk keserunan. Contohnya ini, Y sama dengan 4S tolak 1. Kalau cikgu tanya awak, apakah pindasan S? Kita tak boleh macam tadilah, terus baca. Kita akan lakukan kerja yang sama, iaitu gantikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. So, Sazani, tolong buat. Sazani? Kejap cikgu, saya tak faham. Okay, tak, saya tukar orang sebab. Ada ni? Pekerja ini aja. Gantikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan awak. Ya. Cikgu, Mana cikgu? yang ini. Persamaan garis lurus Y sama dengan 4S tolak 5. Nyatakan pindasan X. Oh, Okey. jadi 0 sama dengan 4X tolak 5. Okey. Jawapan Jawapan. Y. Kita nak pindasan S So apa jawapan dia? Awak selesaikan persamaan inilah. Apakah nilai S awak? Dasar Y dia 4 ke? Bukan. Okey, cikgu buat slow, Okey, kita slow selesaikan. 4S tolak 5 sama dengan 0. 4S sama dengan? 4S sama dengan? X sama. X sama dengan Macam mana 5. pindah tolak 5? 5. So S sama dengan? Macam mana pindah 4? Sama dengan 5/4. 5/4. Yang kita cari ini dipanggil sebagai pindasan X. Okay, boleh? So kalau cikgu bagi awak bentuk am, bentuk keturunan, awak boleh pakai kaedah ini untuk tahu apakah pindasan X. Dan kaedah ini sebenarnya kalau ini pun tadi kita terus baca kan. Kalau awak nak gunakan teknik ini pun boleh. Dia sangat umum. Awak tengok cikgu boleh pakai juga. Cikgu gantikan Y 0. So S/2 tambah 0/3 sama dengan 1. So cikgu akan dapat S/2 tambah 0 sama dengan 1. S/2 sama dengan 1. S sama dengan 2. So cikgu pun boleh dapat jawapan ini. Cikgu pun boleh dapat jawapan ini. Tapi panjang sikit lah. So bentuk pindasan kalau awak faham, awak boleh terus baca saja dapat. So ini tak ada. Dan satu lagi kaedah ialah dalam gambar raja ajalah. Dalam gambar raja kalau cikgu tanya apakah pindasan S, awak tengok saja. Di nilai ini apa dia? Kalau nilai itu 5 maksudnya pindasan S dia 5. Kalau nilai itu 3 maksudnya pindasan S ialah 3. Kita ikut sajalah apa nilai yang kita boleh baca di sini. Okay, so cikgu tak sempat untuk buat persamaan garis lurus, kita terpaksa sambung lepas cuti lah. Okay, so kita sambung lepas cuti. So kerja untuk hari ini pun kena ubah lah. Cikgu hari ini ajar sangat cepat sebab semua benda ini ialah benda yang awak belajar dalam tingkatan 3. Bukan sepatutnya saya ajar. Saya sepatutnya ajar pun tak ajar dengan awak. Okay, so latihan yang awak perlu buat ya.
latihan 7.0 soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. 1, 2, 3, 4. Boleh buat sampai habis. Soalan 1 sampai 6 walaupun cikgu tak sempat sentuh lagi ini. Ini cikgu akan lepas cuti baru talk out untuk kamu lah. Okey, boleh So, buat latihan 7.0 yang belum buat punya. Habiskan dia Kejap ya.